Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Subang. Untuk makluman ahli yang berhormat, Jemaah Menteri pada 29 Oktober 2021 telah meluluskan Pelan Pembangunan Mobiliti Rendah Karbon 2021-2030 oleh NRECC bagi mengurangkan penggunaan tenaga dan juga pelepasan gas rumah kaca GHG dalam sektor pengangkutan darat selaras dengan komitmen negara untuk kita mengurangkan intensiti pelepasan GHG berdasarkan KDNK menjelang 2030 dan juga aspirasi sifar bersih GHG menjelang tahun 2050. Berdasarkan bidang fokus B, pengurangan penggunaan tenaga dan pelepasan karbon melalui penggunaan mobiliti elektrik telah menetapkan sasaran sebanyak 15% kenderaan elektrik persendirian dan 15% motosikal elektrik berdasarkan total industry volume. Di samping itu, dianggarkan potensi pengurangan penggunaan tenaga adalah sebanyak 2,058 kiloton of oil equivalent dan pengurangan pelepasan GHG sebanyak 2,83 juta tan CO2 pada tahun 2030 bagi sektor pengangkutan darat. Untuk makluman, Malaysia mempunyai kadar pemilikan kereta yang tertinggi berbanding dengan negara-negara jiran. Sebab itu pendekatan kita ialah kita melihat isu ini secara keseluruhan, bukan EV semata-mata. Kita lihat daripada segi pengangkutan awam, kita lihat daripada segi micro mobility, tetapi kita juga tahu bahawa bila kita bercakap tentang soal logistik, kita bercakap tentang soal ekosistem dan juga masih ada banyak tempat di luar Lembah Kelang misalnya yang memerlukan kereta. Jadi atas sebab itu kita melihat bahawa EV akan menjadi satu alternatif untuk memastikan kita dapat mengurangkan pelepasan GHG di dalam negara kita. Subang. Terima kasih Tuan Speaker dan juga Menteri. Target 1.5 juta ni saya dapat daripada researcher saya ya. Jadi kalau benar kita ada 23 juta kenderaan aktif di jalan raya, maknanya 1.5 juta ni 7% saja. Saya nak tanya, bolehkah kita sekarang kerajaan Madani lebih fokus kepada isu mampan, bolehkah kita increase target ini ke 20% ataupun sebaiknya 30% lah. Dan soalan tambahan ialah tentang isu insentif kerajaan untuk menggalak rakyat untuk menggunakan EV. Bulan lalu saya melawat China, negara China. Di sana dia ada green number plate untuk kenderaan EV dan green number plate ni boleh masuk ke bandar, masuk central business district semua tanpa had dan juga bayar tol yang lebih kurang. Ya, kurang lah, bukan lebih kurang. Tol. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Subang. Saya setuju bahawa kita mungkin perlu lihat semula angka-angka yang telah kita rangka. Perkara ini banyak berubah dan mungkin kita perlu letak satu sasaran yang lebih tinggi untuk kita dapat capai matlamat kita secara bermakna. Dan saya rasa betul cabaran yang kita hadapi dalam bidang sektor EV ni, dia ada pelbagai kementerian dan agensi. Tetapi the lead agency ialah MITI. Dan sekarang di bawah kerajaan yang baru, MITI juga telah naik taraf the EV Task Force dengan izin. Kalau sekarang menteri-menteri yang terlibat semuanya adalah anggota mesyuarat. Kalau dulu di peringkat working level sahaja, itu membantu kita. Ada beberapa keputusan macam di bawah NRECC di peringkat Suruhanjaya Tenaga misalnya, kita mempercepatkan kelulusan untuk charging station dan sebagainya. Jadi saya setuju bahawa kita perlu lihat semula dan ada beberapa perkara lagi yang kita perlu lihat. Pertama ialah bila sebagaimana diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri untuk kita beralih kepada subsidi bersasar. Kalau antara perkara besar, it will be petrol. Bila ada subsidi bersasar untuk petrol, maka mungkin sekarang kita tahu banyak orang yang dulu dia beli Peugeot, beli Porsche, nak pakai RON 97, bila dah sampai RM4 dia pun pakai RON 95 juga. Jadi bila kita ada subsidi bersasar berdasarkan pendapatan isi rumah, dia terpaksa bayar the real cost, kemungkinan ramai di antara mereka akan berhijrah kepada EV. Itu juga akan menjadi satu faktor penting di mana kenapa negara-negara lain
seperti di negara China, EV ni berkembang dengan sangat cepat apabila mereka terpaksa bayar harga sebenar untuk minyak bahan api. Terima kasih Yang di-Pertua. Apakah strategi kerajaan untuk meningkatkan kapasiti penjanaan tenaga boleh diperbaharui TBB, penyepaduan storan tenaga dan infrastruktur grid bagi memastikan sasaran kapasiti TBB daripada 40% pada 2035 kepada 70% menjelang 2050 dapat dicapai, dan bagaimanakah kementerian bercadang untuk meningkatkan prestasi amalan ESG mengambil kira kesedaran dan tahap pemahaman terhadap ESG masih rendah dalam kalangan syarikat dan PMKS. Memandangkan pelaksanaan dan pelaporan amalan ESG oleh syarikat di Malaysia buat masa ini adalah bersifat sukarela. Terima kasih Yang Betul. Tuan Yang di-Pertua, ini pendekatan yang sangat kreatif dalam bertanya soalan daripada EV, tenaga boleh baharu dan juga ESG, tetapi saya cuba jawab apa yang relevan. Pertama sekali ialah antara perkara penting yang di peringkat kerajaan yang kita cuba lakukan. Sebab itu juga soal kecekapan tenaga, pensasaran subsidi bagi elektrik itu juga penting supaya kita dapat kembangkan untuk tingkatkan kapasiti tenaga boleh baharu. Dan kita juga kena bezakan antara kapasiti dengan energy mix. Sekarang kapasiti kita 25%. Okeylah, bukan bilangan yang teruk sangat, tetapi kerana sifat tenaga solar itu intermittent, hanya 4-5 jam sehari, dan kita tidak ada kemudahan storage, maka sebenarnya dalam mix kita hanya 6% tenaga boleh baharu, dan itu termasuk hydro. Jadi sebab itu bila kita nak bercakap nak capai 70% kapasiti menjelang tahun 2050, antara perkara besar juga yang diambil oleh kerajaan, kita membenarkan perdagangan tenaga boleh baharu merentas sempadan untuk dua aspek. Pertama ialah kita memerlukan premium untuk kita laburkan semula di dalam grid. Grid memerlukan lebih 180 bilion ringgit untuk kita upgrade supaya bersedia dengan tenaga boleh baharu yang intermittent. Jadi bila kita jual ke negara lain, kita boleh labur dengan tanpa membebankan terlalu banyak untuk rakyat Malaysia. Kedua, begitu juga untuk storage yang disebut oleh Yang Berhormat sebentar tadi, itu juga kos yang tinggi. Di Singapura pun buat masa ini mereka masih subsidize untuk storage. Itu Singapura yang banyak bayar ikut harga pasaran. Dan akhir sekali, bila kita ada grid, dia ada satu sistem yang lebih besar. Kita boleh, Laos misalnya banyak hasilkan tenaga hydro, kita boleh beli, dah pun dibuat di negara kita dan Singapura dan sebagainya, dan itu akan membantu kestabilan grid kita. Yang tentang ESG itu mungkin saya akan jawab secara bertulis.